فهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. 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 Sihat. Alhamdulillah. Kita temu sekali lagi pada pagi ini. Pagi Ustaz. Malam ini. Pada malam ini. Malam ni. Ini waktu lainnya ni. Lain macam waktu ni. Dah pagi. Haji Ayah geng mana lagi ni? Baru seorang aja yang ada ni. Faham dah geng saya apa nak buat. Dah habis pujuk lah tu. Tu habis pujuk lah tu yang ada tu. Tak apa. Suara dah buka. Dia lambat sikit. Lambat je buka. Lambat sikit. Tengah makan kot. Tak apa. Khair insyaAllah. Apa tu? Dia sama macam nak solat ataupun nak mengaji ke kan. Dia memang perlu kepada apa? Paksaan. Perlu kepada paksaan. Maksud dia perlu kepada diri sendiri, memaksa diri sendiri sebenarnya kan. Betul Ustaz. Kalau tak paksa diri memang selalunya tak ideal lah kan, bukan cakap benda-benda sunat. Benda-benda wajib pun akan rasa berat nak buat kalau tak ada paksaan kan. Oh, siapa ni tak jumpa link ni? Ada Haji Zainal kata tak jumpa link, tapi Haji Zainal dah masuk ya? Dah masuk dah? Ada. Tadi kot. Sorry Haji Zainal. Link tak post kat situ. Baik, kita sambung perjalanan kita dalam surah Al-Hasyr. Kita berhenti pada ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Dia tak apa, ni nanti jadi macam ni. Macam Nu'man Ali Khan. Kan dia kata dalam kelas dia tu ada berapa orang je. Waktu dia belajar dulu lah. Bukan waktu dia mengajar, waktu dia belajar dulu. Nu'man Ali Khan kata waktu dia belajar dulu bahasa Arab, dia kata dalam kelas dia ada 2 orang je. Mula ramai. Satu kelas dia tinggal 2 orang je. Dia dengan ada seorang lagi. Masya Allah. Tapi guru dia ngajar juga. Dan akhirnya yang seorang tu kan berapa banyak beri manfaat sekarang ni kan, entah berapa puluh ribu, batu ribu dapat manfaat daripada perkongsian Nu'man Ali Khan. Masya Allah. Baik. Dan memang pun kita kalau kita berada dalam kelompok yang sedikit kan, kita kena bergembira. Soalnya kita kadang sedih kan. Orang tak ramai, geng tak ramai, and grup kita tak ramai dan sebagainya. Tak apalah. Dan tak ramai itu bagus. Tak ramai itu bagus sebenarnya. Sebab apa? Umar Al-Khattab pun minta dia jadi golongan orang-orang yang tak ramai. Kerana dalam Quran pun Allah puji orang-orang yang tak ramai ni. So tak apalah jadi golongan tak ramai itu tak apa. Kita pun nak golongan yang tak ramai tu. Kita pun nak jadi golongan yang tak ramai, betul. Baik. Ayat ke-19 daripada surah Al-Hasyr. Boleh kita baca balik boleh ayat ni? Tak habis lagi lah. Penghujung ayat ni kita ada pada penghujung ayat ke-19 ini. Surah 19 pula. Surah 59. Baik, surah 59 ayat yang ke-19 kita nak baca dulu. Muka surat 548. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. ولا تكونوا كالذين أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Terjemahan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang yang fasik, derhaka. Baik.
kita dah sebutkan pada bahagian awal ayat ni, Allah mengingatkan konteks ayat ini adalah pada orang munafik ketika itu, dan pada ketika ini kita juga mengambil pengajaran yang Allah nak berikan, peringatan yang Allah nak berikan kepada kaum munafik itu agar jangan menjadi seperti orang-orang yang telah lupa kepada perintah-perintah Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa. Jangan lupa kepada Allah, nanti Allah akan buatkan mereka akan menjadi lupa. Dan kita dah sebutkan 3 kelupaan yang membinasakan, iaitu lupa kepada nikmat yang Allah berikan, lupa kepada pertemuan iaitu hari kematian dan juga hari kiamat, dan lupa kepada Al-Quran. Dan perkara yang ini iaitu nasullaha fa ansahum anfusahum, jangan lupa Allah, nanti Allah akan buat kita lupa. Jadi dalam Islam istilah ini konsep yang begini ataupun perkara yang begini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana para ulama menyatakan dia berada di bawah konsep al-jaza' min jinsil amal. Saya pernah sebutkan sebelum ini, al-jaza' min jinsil amal. Maksudnya balasan itu adalah berdasarkan kepada amalan. Di sini al-jaza', ni saya pernah sebutkan sebelum ni, tak apa. Al-jaza'. Ni bukan ayat Quran ataupun hadis tau. Jangan, kena jelas. Nanti kan tersalah riwayat pula. Al-jaza'u min jinsil amal. Maksudnya balasan al-jaza' tu balasan kan. Ada guna dalam Quran. Jaza'uhum 'inda rabbihim. Surah Al-Bayyinah. Nah, apa kerja buat? Balasan adalah mengikut bentuk amal. Ini adalah kaedah dalam agama yang diambil daripada Al-Quran, iaitu sesuatu balasan itu adalah mengikut bentuk amal itu sendiri. Maksudnya kalau orang tu buat baik, maka balasan dia apa? Ikut bentuk amalan itulah. So kalau buat baik, balasan dia juga akan baik. Kalau buat tak baik, maka balasannya juga adalah tidak baik. Maka sebab itu apabila orang yang dia nakkan bantuan daripada Allah SWT, dia nakkan kemenangan, dia nakkan dalam pekerjaan dia apa yang dia buat tu menjadi, Allah tolong dia bagi jadi, maka apa yang dia nak kena buat, nak dapat pertolongan daripada Allah, apa nak kena buat? Ikut perintah Allah. Dan dia al-jaza' min jinsil amal. Kan kita baca surah Al-Fatihah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan kalau nak dapatkan pertolongan daripada Allah, yang nak kena buat adalah kita kena tolong Allah lah. Itu barulah al-jaza' min jinsil amal. Kita lihat surah yang ke-47. Surah 47 ayat ke-7. 47. Ayat ke-7. Ayat 7. Muka surat 507. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-7. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu
Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Okay. Dalam ayat itu kalau kita tengok, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kan? Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi ini kita dengan Allah lah, kan? Jangan kita buat sesama kita. Maksudnya apa tu? Jangan kita buat dalam sesama kita dengan cara yang tidak betul lah, kan? Contohnya apa? Kroni. You tolong I tolong you, kan? Jadi gitu. Tak. Al-jaza' min jinsil amal. Satu amal itu adalah berdasarkan kepada satu balasan itu adalah berdasarkan kepada amal. Kalau seorang itu dia lupa kepada Allah, Allah akan lupakan diri dia dan Allah akan lupa kepada dia. Kalau seorang itu dia tolong Allah, Allah akan tolong dia. Bagaimana nak tolong Allah? Dalam terjemahan dia, kalau kamu membela agama, maksudnya membela agama Allah, kan? Membela agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan tolong kita. Nak membela agama Allah, ini cara yang paling asas yang setiap orang itu kena lakukan. Kadang kita bayangkan tolong agama Allah tu, kita bayangkan aku ni dah nak kena pergi keluar berdakwah ni, kan? Nak kena pergi mengajar ke dan sebagainya lah. Tapi menolong agama Allah yang pertama sekali adalah menegakkan agama itu dalam diri dan juga keluarga. Itu yang pertama. Menegakkan agama dalam diri dan juga dalam keluarga. Maka satu keluarga yang dia berusaha nak menegakkan agama Allah dalam keluarga dia, maka Allah akan tolong keluarga tersebut jika dia meminta tolong. Kenapa? Kerana Allah janjikan in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong menyelesaikan urusan-urusan kamu. Baik. Begitu juga kalau kita lihat surah yang ke-41 ayat ke-46. Surah 41 ayat ke-46 pada muka surat 481. Muka surat 481. Surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat yang ke-46. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Man 'amila salihan wa man asaa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Terjemahan. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah berdasarkan kepada amal. Siapa yang buat amal soleh, maka dia mendapat faedah itu. Siapa yang dapat? Allah dapat ke ataupun dia sendiri yang dapat? Allah tak dapat apa-apa pun. Dan siapa yang buat kejahatan, maka bahaya, maka kesan perbuatan jahat itu akan menimpa kepada siapa? Menimpa kepada diri dia sendiri. Tak akan menimpa kepada Allah. Amal soleh seseorang tidak akan menambahkan kemuliaan Allah, dan amal buruk seseorang tidak akan memberikan kehinaan kepada Allah SWT. Semua itu kembali kepada diri sendiri. Kenapa? Kerana al-jaza' min jinsil amal. Setiap balasan itu adalah berdasarkan kepada bentuk amal.
Dan itulah juga yang Allah sebutkan dalam ayat ke-19 ini, iaitulah Allah beri peringatan jangan jadi seperti orang yang dia lupa kepada Allah, kan. So kalau orang lupa kepada Allah, balasan dia apa? Allah lupa kat Dia dia. dapat Allah lupa kat apa dia. dia? Allah lupa kat dia tu dengan cara macam mana? Allah dah tak endahkan dia. Tak indah dia. Adakah dengan Allah tak endahkan dia tu maksudnya dia dah tak ada, dia apa, kurang rezeki dia, dia akan mungkin contohnya apa, kalau kerja tu kena buang kerja ke, kalau meniaga tu jadi rugi ke, adakah akan jadi macam tu? Mungkin ada juga. Ada juga. Baik. Adakah kemungkinan yang lain? Tak Ada. berkat. Di akhirat besok Tuhan balas ya. Di akhirat esok Tuhan balas. Di dunia Ayat 14 surah As-Sajadah. ya Allah. Masya-Allah. 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 Seronok betul lah. Betul tak Ustaz? Betul kan? Apa ayatnya? Fazuku bima nasitum liqa. Masya-Allah. Lain Masya-Allah. kan dah pandai tu. Betul. Betul. Masya-Allah. Baik, maka Alhamdulillah. di akhirat nanti Allah akan bagi berdasarkan surah 32 ayat yang ke-14. Masya-Allah. Baik. Di dunia apabila Allah melupakan orang itu, kan, pertamanya keadaannya adalah ada je kemungkinan hidup dia akan jadi Tak tenang. huru-hara lah. Hmm. Hidup dia akan jadi huru-hara. Buat apa tak jadi. Kan, itu yang pertama. Tapi bila terjadi perkara yang begini, kan, sebenarnya dia adalah lebih baik daripada situasi yang kedua. Iaitulah apa? Situasi Allah bagi kat dia semua apa yang dia nak. Supaya apa? Supaya dia lebih lupa kepada Allah. Dia minta apa? Dia minta pekerjaan yang baik. Dia minta akan bertambah harta dia, rezeki dia. Allah akan bagi semua. Minta apa bagi. Supaya apa? Supaya dia lebih lupa kepada Allah. Dan ini keadaannya lebih bahaya. Sebab apa? Tak sedar. Kalau orang tu dia diuji dengan kesusahan, selalunya dia akan lebih sedar. Lebih mudah kan? Lebih mudah untuk nak sedar. Akan lebih rasa apa? Down. So rasa down tu kadang buatkan orang rasa terduduk dan berfikir. Tapi kalau dia terus, kan, aku okey je, aku tak solat pun, elok je kerja aku. Kan, aku tak ada ngaji, aku tak ada tadabbur. Okey je semua hidup aku, tak ada apa masalah. Maka sebenarnya dia membuatkan orang itu makin jauh. Dia umpama layang-layang. Kalau kita bagi lagi tali itu lepas kan, dia akan lagi makin jauh. Hingga sampai nanti satu waktu bila dah tinggi sangat ke atas, ada waktu yang dia akan apa? Angin terlampau kuat ke atas, akhirnya kan Dia terlepas akan putus. Atau kemungkinan tali itu habis, tali itu pun terlepas dan sebagainya. Itulah yang tu masa tu lah dah tak berguna lagi dah. Keimanan penyesalan. Betul. Sebaiknya Allah bagi dia ayat 21 surah Sajadah. Sajadah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarjaun. Masya-Allah. Yang tu. Patutnya kalau dia kenakan yang tu dia menyesal lah, balik taubat lah. Sangat tepat. Sangat tepat. Sebab itu kena hukuman di dunia itu baik ke tak baik sebenarnya? Baik. Jadi musibah kena baik sebenarnya. Ujian tu. Kan, sebab buatkan kita lebih sedar banding dengan Allah buka semua pintu nikmat. Macam yang Allah sebutkan, kita lihat surah yang ke-6 ayat 44. Surah ke-6 ayat 44. Surah Al-An'am. Pada muka surat 132. Muka surat 132. Surah yang ke-6 ayat 44. Surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Lamma nasu ma zukiru bihi alaihim abwaba kulli syai' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
Hatta إذا فرحوا بما أوتوا هم مبلسون. Terjemahan. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Maka ini keadaan yang kita bimbang kerana antara cara Allah melupakan seseorang itu ialah dengan dibuka semua pintu kemewahan dan juga kesenangan. Minta apa dapat. Minta apa dapat. Dan manusia personally akan rasa hidup dia bila bertambah dan jawatan makin tinggi dan duit makin bertambah. Contohnya dia akan rasa apa? Kehidupan dia lebih baik, better. Kan? Kerana apa? Kayu ukur kehidupan itu adalah berdasarkan kemewahan dan juga kesenangan. Maka perlu juga diambil peringatan. Ni bukan maksudnya memang kalau jumpa orang yang dia kaya ni, kau ni memang kau dah lupa dekat Allah ni, sebab tu Allah lupakan kau dengan Allah bagi semua. Kau kaya ni tanda Allah lupakan kau. Bukan macam tu. Tak. Kan? Ini satu situasi kemungkinan 50-50 kan. Kerana ada je orang yang Allah berikan kepada dia kemewahan untuk dia tambah amal dia dari sudut itu. Untuk Allah tambah amal daripada sudut itu. Cuma perbincangan kita ialah salah satu perkara yang Allah akan lakukan kepada orang yang melupakan Allah adalah dengan Allah buka kepada dia segala pintu kemewahan dan juga kesenangan. Tujuannya apa? Untuk biarkan dia lagi lupa. Biarkan dia lagi lupa untuk buat persediaan. Biar dia lagi lupa kepada Allah. Ini dalam agama kita sebut sebagai perkataannya adalah istidraj. Perkataan adalah istidraj. Allah buka segala pintu kemewahan. Maka kesenangan dan kalau Allah berikan kepada seseorang itu, kita bergembira dan juga dalam masa yang sama kita nak berhati-hati. Sebab kita tak tahu kita ni yang mana sebenarnya kan. Kerana Allah kalau dia sayang kepada seorang hamba itu, kan, apa yang Allah lakukan? Dia uji. Allah, dia uji. Dan dia uji. Ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Inna Allaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila dia menyintai sesuatu kaum itu, maka apa yang dia akan lakukan? Ibtalahum. Dia akan menguji mereka. Dia akan menguji mereka. Itu tanda cinta Allah kepada sesuatu kaum itu. Diberikan ujian. Diberikan ujian. Dia tidak seperti cinta manusia kepada seseorang yang diberikan dengan kemewahan. Yang akhirnya berkemungkinan dengan kesenangan, kemewahan yang diberikan itu membuatkan orang tu sendiri jadi apa, tak berapa nak jadi spoil mungkin kan. Tapi cara Allah berbeza dengan cara manusia. Ini kita telah sebutkan, sifir Allah dengan sifir manusia itu berbeza. Maka cinta Allah kepada seseorang itu diberikan ujian, cinta manusia kepada seseorang itu diberikan segala apa yang orang itu nak. Baik. Tapi kan Ustaz, Ya saya. macam Ustaz cakap tadi, ada juga yang dia cinta, Allah cinta kat dia dan Allah bagi kemewahan kat dia, itu satu ujian juga bagi dia. Ujian dia adalah kemewahan dia lah. Tapi kalau Betul. dia ingat yang itu adalah ujian, dia akan beringat lah. Betul. Patut bersyukur kan. Bersyukur dan banyak apa? Buat Sedekah. dia tak lalai lah, dia tak lalai. Sedekah lebih banyak. Betul. Ada ayat rujukan? Macam mana binasakan. Itulah dia tadi, ayat tadi. Tanda cinta tadi. Tanda cinta dia bagi ujian. Dia kaya tapi dia bagi ujian lah tu. Yalah. Dia uji dengan kekayaan. Kekayaan.
Ayat berapa Ustaz? Taghabun sebelum itu. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Surah muka surat 555. 555. Surah Al-Munafiqun. Surah ke-63. Ayat ke-9. 63 9. Surat 555. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Baik. Ini sokongan ayat tadilah. Maka kemudian Allah berikan kepada seorang itu adalah ujian kepada dia. Antaranya adalah harta. Salah satunya adalah harta yang Quran beri peringatan, anak pinak dan juga harta. Dia jangan leka daripada, jangan lalai daripada zikrillah, iaitu Al-Quran dan juga zikir-zikir yang lain daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka itu antara situasi yang akan dihadapi apabila seorang itu dia lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada dia. Itu situasinya ketika di dunia. Dan yang paling dibimbangi ialah kalaulah Allah lupa kepada seseorang itu, nanti di akhirat situasi itu akan berlaku. Dalam Quran Allah beberapa kali ulang mengenai ada satu kumpulan manusia nanti di akhirat yang Allah tak akan bercakap dengan dia. Allah tak akan pandang pun dekat dia. Pandang pun tak. Kan? Pandang pun tak. Maksudnya kalau Allah tak pandang pun tak nak, maka memanglah maksudnya Allah tak menghiraukan dah dia, kan? Dan tak kisah dah lantak engkau lah apa nak jadi. Kan nasib kau hari ni, dekat akhirat nanti ikutlah. Kan aku dah tak kisah dah. Kan? Apa yang jadi, tenggelam ke, lemas ke, apa benda pun Allah dah tak kisah. Maka itu situasi yang kita bimbangi juga nanti di akhirat, iaitulah Allah nanti tak nak bercakap dan juga tak nak melihat kepada seseorang itu. Kan? Antaranya kerana dia melupakan Allah ketika di dunia, lalu nanti Allah lupa kepada dia di akhirat. Baik. Penghujung ayat ini Allah kata ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik. Apakah maksud fasik? Jadi saya dengar dalam Quran ini fasik. Boleh kongsikan rasanya apakah maksud fasik? Fasik engkar lah. Tak nak dengar cakap Tuhan. Fasik adalah engkar. Tak nak dengar cakap Tuhan. Baik. Cakap Tuhan. Orang Islam tapi engkar. Okey. Yang mengejarkan kefasikan. Fasik dan haka. Dalam terjemahan ini diletakkan derhaka. Okey. Baik. Tadi ajaran apa? Orang yang fasik adalah Ingkar. orang yang Ingkar perintah Tuhan. Baik. Ada lagi?
Itu Ustaz kan? Orang yang tidak melakukan ketaatan dan kebajikan. Orang yang tidak melakukan ketaatan dan kebajikan. Okey. Sama tak? Ada lagi? Orang yang melakukan maksiat. Itu Orang yang Maksiat dan melakukan maksiat. maksiat. yang fasik. Baik. Boleh ke tu? Apa kita kumpul dulu? Kita kumpul dulu. Jawapan. Orang fasik ni orang Islam aja, orang Muslim aja. Orang yang beriman je. Beriman. Kalau orang kafir, Dia memang dah ada haka dah. dah ada haka kan? Tidak taat kepada Allah. Mm-mm. Tidak taat kepada Allah. Hmm. Okey. Dah tafsir tadi tidak melakukan ketaatan. Ingkar tak taat sama lah kot. Banyaklah tu Ustaz tapi sama berulang. Yang berterusan buat Apa? dosa. Dia macam ni Aja Nuria, dia macam buat karangan waktu sekolah tu kan. Kan nak kena cukupkan 100 patah perkataan. So ayat tu diulang-ulang biar cukup perkataan tu. Tak, Haji Zainal ada sebut sesuatu. Haji Zainal, silakan Haji Zainal. Orang yang berterusan buat dosa je. Orang yang berterusan Dosa. buat dosa. Baik, orang yang berterusan buat dosa. Okey, ada 5 dah. Jawapan kita, orang yang ingkar, tak melakukan ketaatan dan kebajikan, orang yang melakukan maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang berterusan melakukan dosa. Orang yang meremehkan perintah Allah. Meremehkan. Orang yang tidak. Alah, relax lah. Tuan-tuan ni, relax lah. Steady lah. Yelah. Orang yang meremehkan perintah Allah. Betul? Betul. Orang yang betul. Apa tu? Kadang bukannya tak ikut kan, tapi rasa macam pandang remeh. Benda tu macam alah tak penting. Macam tu lah kan. Pandang Ustaz, remeh tu perkara yang saya. yang melanggar janji itu keluar dari jalan hidayah dia. Orang yang melanggar janji. Tak mana. Munafik. Masih kan? Baik. Haji Zainal tadi ada lagi ke? Tak ada. Tak ada. Ni janji masa dalam perut mak kan ni aja. Entahlah. Iyalah tu. Janji masa umur 4 bulan tu. I think so. Dia dah berjanji tapi dia langgar. Langgar kan. Dia macam keluar dari sesuatu lah. Macam keluar daripada hidayah. Kita kan dah di jalan hidayah tapi dia keluar. Dia fasik lah. Kan betul tak Ustaz? Itu nak minta sokongan saya ke ataupun Tanya Ustaz. Tanyalah Ustaz. Sajalah. Baik. Masya Allah. Orang kalau tengok kan, apa Ustaz ni dia yang ngajar ke ataupun main ikut je apa orang yang sebut kat dia kan. Baik, kita 7 perkara yang disebutkan di sini, semuanya ini termasuk dalam makna fasik. Termasuk dalam makna fasik. Kenapa? Kerana kalau kita nak letakkan satu definisi yang khusus, ulama berselisih pendapat, ada banyak pendapat lah mengenai makna fasik. Tapi secara umumnya adalah keluar daripada jalan yang betul. Maksudnya dia buat maksiat, dia tinggalkan apa yang Allah suruh. Maka itu termasuk dalam fasik. Dia buat maksiat, dia tinggalkan apa yang Allah suruh, dia keluar daripada tariq al-haq al-mustaqim. Dia keluar pada jalan yang betul. Maksudnya dia buat benda yang tak betul lah. Maka semua itu termasuk dalam makna fasik. Baik. Bila kita cerita tentang Al-Quran, Al-Quran sebutkan mengenai fasik ini ada dua. Pertamanya, orang kafir
yang orang yang bukan Islam. Orang kafir ini orang yang bukan Islam. Yang maksud dia baik. Sebentar. Allah. Saya betulkan balik point. Baik. Dalam Al-Quran Allah sebutkan mengenai fasik ada dua. Ada dua. Bentar, Yang dah berjanji tapi mungkir. Dia dah bersyahadah dah, lepas tu dia tak taat. Kita teruskan. Baik. Fasik dalam Quran sebut ada dua. Sebelum kita pergi kepada antara ciri-ciri ataupun perbuatan-perbuatan fasik yang Ajar Nuriah sebutkan seperti melanggar janji dan sebagainya tu, kita nak nak pergi pembahagian fasik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perbuatan fasik ini dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Perbuatan fasik, para ulama sebut ada 3 golongan yang boleh dinisbahkan sebagai fasik. Yang pertama, orang bukan Islam. Yang kedua, fasik ini boleh jatuh pada golongan munafik. Yang ketiga, orang beriman. fasik ini boleh jatuh pada golongan orang beriman. Dalam bahasa mereka sebut al-usah. Orang beriman yang berterusan buat maksiat, berterusan buat dosa. Berterusan buat dosa. Maka nama fasik ini boleh jatuh pada ketiga-tiga kategori ini. Orang yang kafir yang bukan Islam, so itu kita tak pelik lah. Yang kedua, golongan munafik, dan itu pun kita tak pelik dan kita tak bimbang. Tapi yang kita bimbang yang golongan ketiga, iaitu orang beriman yang melakukan dosa dan juga maksiat. Dan dia buat salah. Baik. Dalam Quran, fasik ini disebut terbahagi kepada 2. Fasik kafir, fasik fajir. Kepada 2. Baik. Pertamanya, fasik disebut sebagai fasik akbar. Dia macam syirik lah, ada syirik akbar, syirik asgar. Dan fasik dia ada fasik akbar dan juga fasik asgar. Apa akbar dan juga asgar ni? Besar kecil. Akbar besar, Saghir. asgar kecil. Ya. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan fasik akbar ini? Kita lihat surah. Dia macam keluar daripada akidah ke Ustaz? Yang pasti surah favorite tu, surah 32. Sejadah. Ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Waman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Masya-Allah. Surah 4 Iman. 1 ke 6. Surah Sajdah surah 32 ayat 18 hingga ayat ke-20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. La yastawun. La yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات نزلا بما كانوا يعملون. Ayat 20. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Terjemahan. Jika demikian halnya, ayat 18, maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama dalam menerima balasan. Ayat 19, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Ayat 20, dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. Baik. Kita lihat adalah, mula-mula Allah kata, adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Allah kata tak sama. Kemudian Allah kata, Allah letakkan tak sama itu dari sudut apa? Allah kata orang yang beriman, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka syurga sebagai tempat tinggal. Adapun orang fasik, fama'wahumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Maka ini menunjukkan kepada fasik dalam ayat ini adalah fasik al-akbar, fasik yang besar, yang menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam, keluar daripada agama. Hingga menyebabkan neraka itu menjadi tempat tinggal dia yang tetap. Kekal. Yang kekal. Dan sebab setiap kali dia nak keluar, ayakhruju minha u'idu fiha, kan dikembalikan balik ke dalam. Setiap kali nak keluar, dihantar balik di dalam neraka tersebut. Ketuk balik jatuh dalam lubang neraka. Makanya dia tak keluar lah daripada situ. Ustaz, ada yang tu kategori kafir lah yang besar ni. Betul. Kategorinya adalah kategori kafir yang terkeluar daripada agama. Baik. Yang kedua adalah fasik yang kecil, asghar. Kita lihat surah yang ke-49 ayat ke-7. Ayat ke-7. Muka surat 516. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-7. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Terjemahan. Dan ketahuilah bahwasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah, maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului
mendahului pentadbirannya. Kalaulah ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, maka tentulah kalaulah ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Rasulullah tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu, wahai orang yang beriman, hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman satu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan dahaka itu perkara-perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Baik. Maka dalam ayat ini perkataan al-fusuq, ini fasik. Busuk. Al-Fasik. Ini maksudnya adalah fasik yang kecil. Macam mana nak tahu? Ini kita lihat dari sudut perbincangan bahasa dia lah. Iaitu pada perbincangan huruf waw yang menunjukkan berturutan, maksudnya dia menunjukkan bentuk yang sama. Maksudnya kufur di sini adalah kufur yang bukan terkeluar daripada agama. Kan? Dia adalah kufur yang kufur kecil tu. Kufur Kan? nikmat. Kufur nikmat, betul? Kufur dia adalah kufur nikmat. Kerana dalam agama dia ada kafir yang keluar pada agama dan ada kafir yang bukan keluar daripada agama, iaitu kufur kepada nikmat. Maka fusuk ataupun fasik ini juga adalah fasik yang kecil yang tak membawa orang itu terkeluar daripada agama. Kan? Kita pun mungkin rasa, oh alhamdulillah tak keluar daripada agama, kan? Tapi dia tetap juga menjadi apa? Tetap juga menjadi satu kebimbangan. Kebimbangan kepada orang yang beriman. Fasik kecil ni dia tetap akan diseksa juga kan? Dibagi balasan ni juga kan? Sebab dia berdosa. Fasik kecil, kalau dia tidak bertaubat, maka dia juga akan dibersihkan dulu sebelum nanti dimasukkan ke dalam syurga. Sama. Kan? Tapi akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam syurga. Cuma dia kena lalu dulu pembersihan tu semua. Kan? Dan bahagian pembersihan itulah yang kita tak nak lalu. Kan? Kita kalau boleh nak terus straight masuk dalam syurga, bersih-bersih ni semua ni kita tak nak lalu. Sebab itulah yang datangnya perkataan la yastawun ni ya. Betul. Balasan tu. La yastawun. Betul. Tak sama balasan tu. Ustaz? Ya saya. Fasik kecil ni sama dengan dosa kecil tak? Baik. Okey. Dia tak sama. Fasik kecil, seharusnya kebiasaannya mudah untuk kita faham. Fasik kecil adalah orang-orang yang berterusan melakukan dosa-dosa yang kecil. Macam minum arak apa semua tu? Yeah. Contoh, ada ulama contoh? Okey, Contoh? baik. Ada ulama yang mengatakan fasik ini adalah fasik, kita cerita orang beriman lah, adalah orang beriman ataupun orang Islam yang melakukan dosa-dosa kecil. Kan? Dia contoh apa-apa dosa kecil yang kita rasa dosa kecil. Banyak, sebenarnya rasa dosa banyak yang besar. Dosa kecil, apa dosa kecil? Dosa. Kan? Aisah okok contohnya kan. Dosa kecil kan contohnya. Kan? Silakan nampak Datin Zuraida unmute tu kalau ada nak cakap. Saya nak cakap merokok tapi Ustaz dah cakap betul lah tu. Selalunya orang bagi contoh dosa-dosa kecil, antaranya merokok lah kan. Kenapa? Betul, kerana itu antara menipu, yang orang kata sunan tu kata. Menipu, mencuri itu dosa kecil tu kot. Menipu, mencuri termasuk dalam dosa-dosa kecil. Benda kecil. Dosa-dosa yang kecil. Maka orang yang berterusan melakukan dosa-dosa kecil, nanti benda yang kan macam peribahasa kita lah. Kan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi bukit. Dosa kecil yang sikit-sikit lama-lama akan jadi besar. Maka sebab itu jangan biasakan dosa yang kecil, kerana nanti bila dosa kecil tu dah nampak biasa, orang akan pergi advance pula step seterusnya buat dosa besar. Dan akhirnya nanti akan jadi dosa besar tu nampak macam biasa. Itu yang nanti Nabi kata pada akhir zaman, kan, arak jadi macam biasa. Mereka namakan arak tu dengan pelbagai nama yang lain. Perzinaan itu jadi perkara yang biasa, melata di bumi. Ustaz, Ya, saya. Silakan. mengumpat tu termasuk golongan dosa kecil, dosa besar. Dia lebih teruk daripada membunuh. Lebih pedang. Dia lebih teruk daripada membunuh. Hukum Baik. mengumpat. Bila cerita tentang
urusan kita dengan orang lain, maka itu selalunya akan masuk pada bahagian dosa-dosa besar kerana kesan dia besar. Kan? Kerana dalam surah Al-Hujurat juga kan, muka surat yang sebelah tu ayat yang ayat ke 12, saya rasa ayat ke 12 rasanya. Allah mengingatkan bahawa jangan membunuh diri seorang Muslim. Jangan membunuh orang Muslim yang lain. Maksudnya apa? Dosa lebih besar pada fitnah kan? Fitnah. Baik. Yang dimaksudkan apa itu, jangan, kita kadang mungkin tak membunuh, kan Allah sebut, kamu nak tak makan daging saudara kamu secara hidup-hidup. Nak makan tak sanggup nak makan. Kan? Tapi berapa ramai orang yang dia sanggup kan memakan maruah kawan-kawan dia, kan? Orang Muslim yang lain. Dia tak membunuh saudara dia secara fizikal, tapi dia membunuh karakter orang tersebut. Sehingga orang tu jadi malu, kan, nak keluar nak jumpa orang jadi malu, kan, dia ni lah yang ambil duit, dia ni lah yang tipu, dia ni lah yang ini. Tapi sebenarnya dia adalah fitnah, adalah mengumpat, kan, adalah gosip, adalah kabar angin yang kita bawa. Akhirnya kita telah membunuh orang tersebut, kan, membunuh karakter dia hingga dia pun rasa betul-betul malu nak keluar dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, malu nak jumpa. Maka itu termasuk dalam pembunuhan. Maka membunuh jiwa seorang Muslim yang lain itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab itu Nabi SAW sebutkan Mengumpat dosa besar. Mengumpat dosa besar. Sebab apa Nabi SAW sebutkan mengenai satu orang yang dia berkata dengan satu perkataan yang dia tak kisah pun perkataan tu. Maksudnya dia tak fikir pun. Bila nak cakap tu dia tak fikir. La yubali. Dia tak fikir panjang ketika nak bercakap. Lalu perkataan itu telah mencampakkan dia ke dalam neraka Jahannam sejauh timur dan juga barat. Maksud nak tunjukkan neraka tu lubangnya sangat besar dan sangat dalam. Kan? Kita kalau bakar, kalau api kan, kat dapur tu dengan api yang kita dekat kawah, mana lagi kuat api dia? Api dekat kawah tu dah besar lagi dia punya tu. So bayangkan timur dan barat punya tumpu api, kan besar tak api dia? Lagi panas tak? Panas. Dia masuk ke dalam tu sebab apa? Hanya sebab dalam hadis tersebut kalimatan la yubali biha. Satu perkataan yang dia tak ambil peduli pun ketika dia cakap. Dia tak fikir consequences dia. Kesan daripada perkataan tu dia tak fikir. Dia cakap je. Dia tak kisah benda tu buatkan orang fikir buruk tentang orang lain ke, menjadikan fitnah ke, jadikan gosip dan sebagainya, menjatuhkan. Dia tak fikir. Kan? Sekarang ni bukan ada, senang je bila viralkan tentang sesuatu, kan? Betapa boleh menjatuhkan perniagaan seseorang tu. Hanya dengan viralkan satu perkara je. Habis je. Orang tak pergi langsung kedai tu. Lingkup tu. Kan? Maka berkata tentang orang lain, mengumpat mudahnya adalah termasuk dalam dosa-dosa besar kerana dia boleh membawa kepada membunuh saudara Muslim yang lain. Baik. Maka fasik yang kecil ini kita nak jauhi kerana dia akan membawa nanti kepada fasik yang besar. Dan kalau tengok perbincangan mengenai fasik ini dia akan jadi sangat panjang. Dia akan bawa sampai apa? Membawa kepada orang yang fasik dalam agama, orang yang fasik dia tak boleh jadi saksi dan dia tak boleh jadi wali nikah. So itu perkara yang besar. Seorang ayah yang fasik dia tak boleh nikahkan anak dia, tak sah. So besar tak kesan fasik ini? Sangat besar. So kena beri perhatian. Tapi kita nak kata orang ni fasik, kita tak boleh katalah. Kan? Dilihat sini pada perbuatan dia, kan, ini perbuatan dosa yang kecil dikumpul-kumpul yang dia berterusan buat. Kan, sebab dia pandang dosa tu kecil, tak apalah dosa kecil. Dan akhirnya berkumpul dosa yang kecil itu hingga jadi satu perbuatan yang biasa pada diri dia. Akhirnya dia pergi kepada langkah seterusnya iaitu dosa-dosa yang besar. Walaiyazubillah. Nah itu kalau sekarang kan mungkin contohnya kan mungkin dulu dari segi mungkin orang kita nak tengok kan, tiba-tiba je ada orang dekat jalan berjoget seorang-seorang. Senang ke susah nak jumpa dulu?
Susah kan. Kalau kita jumpa pun kata ni memang orang gila dah ni kan. Berjoget kat traffic light ke, dekat tepi kedai ke. Memang kata ni memang orang tak betul lah ni. Something wrong kan. Tapi sekarang ni betapa berjoget di halayak ramai tu dah jadi satu perkara yang biasa. Kan? Sehingga kan bukan budak saja, sampai orang tua pun ada. Kan? Bahkan bukan kalau dia buat dekat maksud dia dekat kedai, orang dekat kedai atau yang lalu-lalang kat situ je lah yang nampak. Tapi sekarang ni dia record buat online. So berapa banyak mata yang boleh pandang, berapa lama video tu akan ada di situ, berapa ramai orang yang boleh tengok. Bukan kat Malaysia je, luar Malaysia, satu dunia boleh tengok. Dia berjoget gitu. Akhirnya jadi perkara apa? Akhirnya jadi perkara biasa. Kan orang dah tak pelik dah tengok orang berjoget ke, menari ke kan. Orang dah tak pelik dah. Dulu nak tengok berjoget tu pergi dekat kelab malam ke kan. Kalau Piramli tu Al-Kalabul Malami kan, kelab malam. Pergi kat situ nampaklah kan. Sekarang ni tak ada, kat mana-mana boleh buka je lah. Bahasa Arab dia Al-Kalabul Senang je Piramli kan. Al-Kalabul Malami kan. Al-Kalab. Jadi anjing pula tu Al-Kalab. Senang. Tapi itu betapa nanti dosa-dosa yang kecil menjadi biasa, dan akhir zaman dosa-dosa yang besar pun jadi biasa. Dan saya di Instagram kan ada beberapa orang kawan kan, memang dia orang Islam lah kan, tapi agak terkejut bila tengok IG story dia kan, sebelum ni lah, sebelum PKP, duduk dengan kawan dia dekat kelab minum arak kan. Dan dia tunjukkan di halayak ramai dan dia tak segan. Dia dan juga isteri dia sama-sama. Tapi mula tu Islam ke tak Islam, tapi antara cara nak tahu orang tu Islam ke tak Islam, nak tengok macam mana. Aku takut minum. Kadang-kadang kita tengok luaran, macam bukan Islam kan, nampak. Kan kadang kita muka pun dah mix ke apa, tak Islam ke tak Islam sebenarnya kan. Antara cara nak tengok Islam ke tak Islam macam mana, tengok waktu raya. Waktu raya bergambarlah dengan pakai baju raya. Atau Islam pun. Ya, saya mula tu bila tengok profil dia memang orang Islam lah kan. Nama dia pun memang nama Islam. Tengok pun bila raya memang pakai baju raya semua satu keluarga. Tapi memang tak segan silu bila minum arak dengan kawan-kawan yang Melayu Islam yang lain, tak segan untuk nak tunjuk. Masya-Allah. Bahkan ada dia buat story tu waktu tu pukul 11 pagi dah minum. Tak ada banyak air lain ke nak minum, pukul 11 pagi dah minum air tu. Ya. Bagi dia menjadi satu dosa yang dah dianggap biasa. Sebab apa orang lain pun dah dia buat dia dalam circle yang dah biasa, kawan-kawan pun minum, kawan-kawan pun tunjuk juga kat orang lain dan sebagainya. Akhirnya jadi satu kesalahan yang biasa dilakukan. Umpama macam kita cerita tentang rasuah kan. Dah jadi satu perkara yang biasa dah. Kan, memberi rasuah dan meminta rasuah satu perkara yang biasa dah. Walaupun dulu perkara yang pelik, orang segan nak buat. Segan nak buat. Sekarang dah tak pelik dah. Ustaz. Ya saya. Ustaz, kalau fasik kecil ni Ustaz, macam mana kita nak minta ampun atas fasik kecil ni? Baik. Untuk setiap kesalahan yang kita lakukan, kan, kesalahan kecil, lebih-lebih kesalahan besar, itu Allah sebutkan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Baik, surah yang ketiga Al-Imran. Surah Ali Imran 133, 135. Baik. Kita baca ayat ni, ayat 135 surah Ali Imran muka surat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
والذين والذين إذا إذا فعلوا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما ولم يصروا يعلمون. Terjemahan. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Baik. Dalam ayat ini Allah gariskan bila lakukan kesalahan kena buat apa? Kena fastaghfaru li dzunubihim. Istighfar. Kena terus beristighfar dan tidak mengulangi apa yang dilakukan itu. Baik. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, apabila seorang itu dia melakukan kesalahan dan dia sedar perkara ini salah, yang dia kena lakukan ialah dia beristighfar kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, dia berwuduk lalu mendirikan solat sunat 2 rakaat. Pertama, dia beristighfar. Yang kedua, dia ambil wuduk dan mendirikan solat sunat 2 rakaat. Dan solat sunat ini tidak terikat dengan waktu. Boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Ketika kita lakukan salah. Contoh kita buat salah, kita rasa, aku dah buat salah dah ni. Kan waktu tu lepas asar. Kita istighfar, ambil wuduk dan terus saja solat sunat. Tak ada masalah. Sebab dia tidak solat sunat. Niat dia. Baik. Ini yang orang namakan dengan solat sunat taubat tu. Kan namakan dengan solat sunat taubat. Okey. Kan? Maka Nabi sebutkan dia mendirikan 2 rakaat solat, iaitu solat sunat. Dan dia berdoa dalam sujud dia, dalam tahiyat akhir dia berdoa agar Allah ampunkan dosa dia. Oh, dia yang ni, solat ni kalau ba'da asar pun tak apa, Ustaz? Boleh. Solat ini tak terikat dengan waktu, dia terikat dengan peristiwa. Terikat dengan peristiwa. Dia macam solat jenazah, dia tak terikat dengan waktu, dia terikat dengan peristiwa. Bila berlaku je kematian, nak solat jenazah bila-bila pun boleh. Yang ini terikat dengan dosa. Bila saja melakukan kesalahan, bila saja buat dosa, maka terus ambil wuduk dan terus solat. Nabi tak nyatakan. Kalau buat dosa pagi tadi, sembahyang lepas asar boleh? Kalau buat dia terus waktu ketika itu, kalau dah ada selang waktu kan, sebaiknya kita tunggulah waktu yang boleh solat. Tapi kalau waktu tu buat salah, sedar waktu tu teruslah buat. Tapi kalau kata kita buat salah pagi tu tak sedar, lepas asar baru sedar, maka waktu tu boleh. Sebab waktu tu baru sedar. Okay. Tapi kalau dah sedar tu macam betul ke sekejap lagi lah, layan dulu WhatsApp kan, jadi panjang, itu taklah. Tak jadi lah tu. Itu tak idea. Itu tak idea. Maknanya kalau dia sedar, dia dah sedar pagi tadi dia buat salah, tapi dia nak tangguhkan, alah lepas asar akan buatlah. Tak boleh sebenarnya ya? Tak boleh. Dia boleh waktu dia sedar tu. Contoh dia buat salah pagi tadi tapi dia tak sedar. Lepas asar bila duduk tengah minum petang tu, minum teh baru sedar. Waktu tu terus ambil wuduk dan terus solat boleh. Dia tapi sedar kalau pagi Ustaz, kalau dia sedar, masa orang rumah suruh pergi supermarket beli barang, Ustaz. Ya. Ustaz. Tunggu dulu. Kena boleh ya, cakap je lah solat 2 rakaat kejap je. Dia dah. Bini suruh, Ustaz, mana boleh duduk. Tunggu dulu. Cari jakit. Tak, Haji Ayah dia punya rasa saya lah kenapa dia suruh buat biar masa kita sedar tu terus buat. Sebab takut apa yang akan berlaku dah lepas kita sadar tu, sama ada terus mati ke apa, tak sempat nak bertaubat. Yang tu saya setuju. Yang tu saya setuju aja. Tapi masalah dia, dalam perjalanan dia nak pergi tu kan, dia duk fikir apa bini dia cakap tadi, alamak aku memang salah.
Tapi dia habis mati nak semayang macam mana? Baik. Boleh delay dah Ustaz. Baik, Dulu kan pertamanya memang itu situasi yang Haji Yahya kena uruskan lah. Ada. Baik, kalau kita melakukan kesalahan waktu itu, tapi contoh kita tak boleh nak solat sunat tu, tak boleh. Kita sedar. Tapi contohnya waktu tu mungkin tengah dalam train contohnya, tengah travel contohnya kan. Tak boleh nak solat. Maka apa yang kita lakukan adalah kita beristighfar. Berdoa mohon ampun. Jadi solat sunat tu tak apalah, dah terlepas waktunya bila kita buat, so tak perlu buat. Kita buat nanti bila dalam waktu solat. Buat. Tapi dah tak boleh buat dalam waktu yang apa tu? Larangan untuk solat, kerana dia adalah solat sunat saja. Dia adalah solat sunat. Dan kita dia ni tak faham Ustaz. Selalunya kita buat, kita tunggulah bila masa lapang, lepas duha, lepas bangun malam, barulah nak bertaubat. Yelah, dia macam Ajar Nuriah sebutkanlah, kita bimbang apa? Kan kita tak ada nak betul-betul minta ampun. Kan kita tak tahu yang kena buat masa tu juga. Aduh, itu yang kita tak tahu. Selama ni baru dengar ni. Dalam hadis disebutkan, ya? Lagi satu. Ada saya dengar juga penghuni dia kata okey, kalau kita berzikir dia boleh menghapuskan dosa kecil. Contohnya satu hari ataupun cuba bacakan subhanallah wa bihamdi satu sekali. Contohnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi satu kali, maka diampunkan dosa-dosa kecil kita yang lalu. Betul ke Ustaz itu? Baik, untuk subhanallah bihamdi itu memang ada dalam zikir pagi dan petang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Cuma dari sudut kelebihan zikir tersebut yang Nabi sebutkan untuk subhanallah bihamdi 100 kali, kelebihannya adalah Nabi sebut siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali pada waktu pagi lalu ia meninggal sebelum waktu petang, maka tidak ada nanti pada hari kiamat orang yang datang bawa amalan yang baik lebih daripada dia. Kecuali orang tu dia baca subhanallah bihamdi lagi banyak pada dia. So orang tu akan lebih baiklah daripada dia amalan yang dibawa kepada Allah tu. Maka disebut Nabi sebutkan ganjaran subhanallah bihamdi 100 kali setiap pagi adalah itu. Adapun untuk nak menghapuskan dosa-dosa kecil, antara waktu yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita buat, dan memang mungkin kita dah buat kan, mungkin kita tak tahu kan. Antaranya ialah kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali lepas solat. Setiap kali lepas solat. Maka Nabi SAW kata siapa yang lepas solat dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Lalu dia tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, untuk yang 100 kalinya, maka akan diampunkan dosanya. Dan Nabi sebut dalam hadis tu walau misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Maka sebab itu dua perkara jangan tinggal. Sibuk macam mana pun lepas solat, tolong jangan tinggal dua zikir, ayat kursi dan juga subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, dan tutup 100-nya dengan la ilaha illallah. Itu tutupkan 100. Tolong jangan tinggal. Sibuk macam mana pun. Sibuk macam mana pun kita jangan tinggal pakai dua zikir. Dua zikir ni kena, dia sangat ringan tapi ganjaran dia sangat besar. Sayyidul istighfar satu lagi Ustaz. Sayyidul istighfar, betul. Satu lagi. Sayyidul istighfar Nabi tak pernah tinggal pagi dan juga petang. Nabi tak pernah tinggal Sayyidul istighfar. Dan Allah SWT sebenarnya tanpa kita sedar banyak ketika yang Allah bagi keampunan Allah ataupun Allah ampunkan dosa kita tanpa kita sedar. Perbuatan itu sebenarnya membuatkan kita mendapat keampunan daripada Allah SWT. Antaranya apa? Antaranya berwuduk. Antaranya kan berwuduk. Bisa sebentar. Dengar ke suara saya? Dengar. Nabi SAW sabda, siapa yang dia Ustaz berdengung pula. Tadi okey je. Dah kau. Sedai.
Tes. Okey ke? Boleh. Okey. Betul. Okey. Okey, baik. Nabi SAW sebut siapa yang berwuduk dan maka setiap titisan wuduk yang turun daripada itu Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Menghapuskan dosa. Dan orang yang dia berdiri solat sebenarnya dia sedang menanggung dosa di atas bahu dia. Maka ketika mana dia rukuk dan juga sujud, jatuhlah semua Dosa-dosa. dosa. Maka itu semua ketika ataupun tempat yang Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya. Tetapi tetap kita kena istighfar kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk kita sedar kita dah buat salah dan sebagai bentuk penyesalan kita terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Allah akan ampunkan, tapi kita tak tahu kan betul ke Allah ampunkan ke, maksud dia tak tahu dosa yang ni mungkin Allah ampunkan, tiba dosa yang ni Allah tak ampunkan. Dosa yang ni kita nampak kecil tapi rupanya besar dosa yang ini kan. Maka kita kena istighfar pada setiap kesalahan yang kita lakukan dan kita nak terus istighfar bila buat salah. Buat salah aja kita sedar terus istighfar, dan yang terbaik kita solat sunat 2 rakaat sebagai cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk meminta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, Ya Zaid. Tak balik lagi ni ke apa ni? ya, yang ni minta ampun ni penting ni. Ni tak ada, Sila. ada minta ampun nanti qalu masya-Allah. Sakit kita. Qalu. Ya Ustaz. Okeylah. Saya tertarik cara Ustaz cakap tu, bukan saya apa. Ustaz kata selepas setiap kali solat kita bacalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Tiga dengan kita habiskan dengan apa nama apa kita habiskan apa Ustaz tadi yang ke-100? La ilaha illallah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Ya, okey. Okey, katalah yang tu kita dah sentiasa lakukan. Setiap kali kita lepas sembahyang kita baca. Lepas sembahyang baca itu Yang tu semua kita dah baca Ustaz. Ni ceritanya ni kadang-kadang kita pergi jogging ke, kita pergi jalan dalam taman kan. Sambil duduk jalan tu kita buat benda tu juga Ustaz. Contohnya kita baca istighfar, kita selawat, kita istighfar, selawat, tasbih, tahmid semua tu lah. Dan juga kita bacalah apa-apa yang patut Ustaz kan. Sebanyak mana langkah kita, sebanyak tu kita baca. Sebab apa? Saya duk fikir macam Ustaz kata tadi lah kan. Kita kadang-kadang dosa yang kita buat kita tak sedar. Tadi ni kita kononnya nak puji bini kecil hati, kita dah jatuh dosa. Kita cakap kita puji dia kata kita pali pun satu masalah. Jadi kita ni tak hingga kata duk tak kena kan kadang-kadang lah. Itu kalau kita kata waktu macam-macam tu kita baca, kita baca tu, dia ada kelebihan apa-apa tu Ustaz? Bagus. Baik. Kelebihan-kelebihan yang tertentu. Maksudnya kalau baca ni nanti akan diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Kalau baca ni Allah akan angkatkan darjat 100. Maka itu semua ganjaran-ganjaran yang khusus yang tertentu ini itu hanya boleh didapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ini adalah perkara-perkara gaib yang kita tak tahu. Nabi pun tak tahu, tapi Nabi tahu sebab Allah bagi tahu. Maka sebab itu apa-apa ganjaran itu semua kena datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk bila kita lakukan zikir-zikir yang lain di luar pada maksudnya pada tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebutkan ada ganjaran yang tertentu kan, maka kita buat sahaja dengan niat. Pertama, kalau istighfar itu Allah ampunkan dosa. Yang kedua, kita niat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat untuk memperoleh tambahan pahala kan. Kita nak minta Allah ampunkan dosa dan Allah berikan ganjaran pahala. Nak bagi timbangan amal baik itu berat. Kan kita niatkan begitu. Untuk ganjaran tertentu itu tak ada kecuali apa yang Nabi sebutkan. Contoh kalau selawat sekali, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Itu Nabi sebutkan. So selawat pada bila-bila masa pun mendapat ganjaran tersebut kerana tak ada khusus waktu. Tapi kalau sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan juga ayat kursi yang dosanya diampun sebanyak buih di lautan, itu Nabi sebut selepas solat fardu.
maka baca selain daripada itu tak dapatlah ganjaran yang tu, sebab Nabi ikatkan zikir itu dengan lepas solat. Habis lepas waktu lain dapat tak apa, pahala tetap dapat. Cuma kita nak kata akan dapat juga ganjarannya diampunkan dosa sebanyak buih di lautan, itu tak boleh. Sebab apa? Nabi tak sebutkan. Nabi dah ikat pada waktu tertentu, iaitu hanya lepas solat sahaja. Tapi ganjaran seseorang yang dia sentiasa melazimi diri dia dengan berzikir itu sudah pasti istimewa. Sudah pasti dia menjadi golongan yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Pasti. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-35. Muka surat 422. Muka surat 422, surah Al-Ahzab, surah 33, ayat ke-35. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitin والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصادقين والصادقات والصابرين والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والمتصدقين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Terjemahan. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri kepada Allah serta orang-orang perempuan yang merendah diri kepada Allah dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah dan orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya ampunan dan pahala yang besar. Baik. Ini banyaklah. Ini semua ciri-ciri orang yang akhir nanti Allah sediakan maghfirah wa ajran azimah. Keampunan dan juga ganjaran yang besar. Maka pilihlah kita nak bahagian yang mana satu. Kan, boleh pilih kat sini. Kita nak fokus mana yang satu. Sebab apa Allah letak banyak? Kerana setiap orang itu kelebihan dia berbeza-beza. Ada orang kelebihan dia solat sunat. Ada orang kelebihan dia baca Quran. Ada orang kelebihan dia bersedekah. Ada orang kelebihan dia puasa. So setiap orang itu kelebihan dari sudut amalan dia itu berbeza-beza. Maka sebab itu dalam ni banyak boleh pilih kita nak jadi yang mana satu. Cuma yang kita nak highlightkan adalah pada bahagian hujung wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Apa lebihnya bahagian bawah ni yang Allah sebutkan,
Yang atas sebut innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. Sampai dekat az-zakirin Allah sebut apa? Waz-zakirinallaha katsiran. Ada kat situ. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Wazakirat, dan orang-orang perempuan yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang selalu membaca Al-Quran, dia termasuk dalam golongan wazakirinallaha katsiran. Orang yang dia selalu berzikir dengan pelbagai zikir, itu termasuk dalam wazakirinallaha katsiran wazakirat. Maka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun kita rasa macam kadang nak buat tu berat sebab apa? Mungkin sebab kita tak tahu kan ganjaran dia apa. Betul tak? Kalau kita tahu kalau baca zikir ni Allah akan bagi rahmat, kita pun teruja sikit nak buat. Baca zikir ni Allah ampunkan dosa sebanyak buih di lautan, kita teruja sikit nak buat. Baca zikir ni Allah akan angkat darjat 100 darjat. Lebih kuat sikit, semangat sikit nak buat. Tetapi Allah sebut wazakirinallaha katsiran, sebab apa? Orang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan mungkin dia tak tahu pun apa ganjaran yang dia akan dapat, dia tak tahu. Tapi dia tetap berzikir kepada Allah dengan banyaknya. Dia baca Quran, dia tak tahu pun ganjaran apa, tapi dia tetap membaca Al-Quran dengan banyaknya. Silakan. Apa, saya pernah dengar ada ustaz yang cakap, Ustaz Normali kata kalau kita beristighfar tetapi kita tak macam menghayatinya, ayat dia your istighfar need istighfar. Macam mana tu Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita rasa bersalah pula. Macam kalau kita kan sambil buat kerja, kita nak istighfar apa kan. Tapi bila dengar ayat tu, saya rasa macam okey, dia adalah dia punya penerangan dia, tapi tu point dia. Betul, betul. Dan yang saya tahulah, yang saya tahu selawat je yang kita boleh macam baca bila-bila sambil-sambil, kita tak perlu penghayatan. Yang saya tahu selawat lah, tapi yang lain tu macam mana Ustaz? Baik. Terima kasih. Satu poin yang sangat menarik. Kan, your istighfar need istighfar. Masya Allah. Begitulah dalam setiap perkara yang kita lakukan dalam agama ini. Ganjarannya diberikan pada apa? Pada kefahaman dalam melakukan sesuatu itu. Sebab itu dua orang yang bersolat bersebelahan tapi pahalanya berbeza. Dua orang yang bersolat, Ibnu Qayyim rahimahullah kata, dua orang yang bersolat tetapi satu masuk neraka jahim, satu masuk syurga naim. Sebab apa? Tujuan solat itu berbeza, penghayatan dalam solat itu berbeza. Orang munafik, mereka solat tak? Solat juga. Orang beriman solat tak? Solat juga. Tapi sama ke solat mereka? Berbeza. Orang munafik, mungkin mereka mendengar ayat Quran dan mungkin tak mereka baca Quran, baca, tapi adakah sama dengan para sahabat baca Quran? Berbeza. Kan? Maka sebab itu dalam Quran kan Allah sebutkan mengenai wahai orang beriman, la taqrabus solah wa antum sukara. Jangan dekat dengan solat dalam keadaan kamu mabuk. Cara pertama, fizikalnya orang yang minum arak tak boleh solat sebab apa? Mabuk. Yang kedua, orang yang dia tak faham apa yang dia baca, itu juga termasuk dalam kategori mabuk. Sebab Allah sebut apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu faham, kamu tahu apa yang kamu cakap. Maka dia poinnya adalah pada apa? Pada penghayatan apa yang ada dalam melakukan ibadah tersebut. Orang yang melakukan contohnya korban, ibadah korban, dengan dia rasa aku tahu ni korban seekor lembu yang besar tu dia ambil kan. Orang ambil yang 5,000 lebih, dia ambil lembu yang Thailand yang baka besar, macam satu van tu besar itu. Kan 7-8,000, 10,000. Kan, tapi dengan niat penghayatan yang tak ada, maka tak ada apa-apa ganjaran pada amalan tersebut. Dan sebab itu orang yang pergi haji tak semua mendapatkan haji yang mabrur. Setiap orang, kita orang Islam semua masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang sama. Tapi adakah setiap orang akan dapat Lailatul Qadar? Tak semua orang. Adakah semua orang akan dapat 100% pahala daripada puasanya? Tak semua. Kerana dia bergantung pada penghayatan ketika melakukan sesuatu amalan tersebut. Maka begitu juga dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
perlu kepada kefahaman zikir yang diucapkan itu dan juga perlu kepada penghayatan. Nabi untuk nak membiasakan diri kan, kalau nak berzikir, nak biasakan diri, bolehlah, tak ada masalah, tapi zikir yang terbaik yang kita nakkan daripada sesuatu pekerjaan ataupun amalan yang kita lakukan itu adalah yang memberi kesan kepada diri kita. Maka bila mengucapkan zikir, istighfar dan sebagainya, kita nakkan penghayatan pada zikir-zikir tersebut, kerana nilai itu berada pada pemahaman ataupun penghayatan seseorang pada satu amalan tersebut. Ala kulli hal, apa-apa pun, kita nak mengelakkan diri kita daripada termasuk dalam fasik yang akbar ke fasik yang asgar. Dua-dua. Kita nak mengelakkan diri kita daripada dua-dua, tak nak. Besar pun memang lagi tak nak kan. Memang lagi tak nak. Dan kalau orang dulu kata apa? Simpang berapa? 44. Kan? Lagi apa? Makan sate berapa cucuk cerita Piramli tu? Kan? Tak ingat dah Piramli ni. Sumpah makan sate berapa cucuk dah, dia kata 7 cucuk, 3 cucuk kan. Tak nak langsung. Baik besar, kecil pun kita tak nak. Kerana apa? Kerana kesannya sama. Dia kena lalu dekat neraka dulu, bagi bersih dulu, barulah masuk ke dalam syurga. Maka ini yang Allah sebutkan, antara perkara yang membuatkan seseorang itu jatuh ke dalam golongan fasik ialah dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia, kan? Nikmat yang ada tak guna betul-betul, minta lagi nikmat yang baru. Dia lupa pada hari kematian dia dan juga hari kiamat, dan dia lupa kepada Al-Quran. Dia lupa nak bagi perhatian pada Quran. Dia lupa nak belajar baca, dia lupa nak faham apa yang dia baca, dan dia lupa nak amalkan apa yang dia baca itu. Maka kelupaan ini kan, walaupun mungkin orang yang dia mungkin tak baca Quran kan, kadang orang tak rasa pun dia tak buat dosa, betul tak? Kan, dia tak buat dosa pun kan. Tapi rupanya bila tak baca Quran, tak bagi perhatian pada Quran, itu sebenarnya adalah satu perkara yang salah. Kan, dia telah tidak menjalankan tanggungjawab dia yang membawa kepada dosa yang kecil. Maka ketika mana dia lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan dia, dan inilah ciri-cirinya, iaitu orang yang lupa kepada Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Walaupun mungkin dia tak adalah mencuri ke, kan, dia tak adalah buat dosa-dosa yang kecil itu, tak ada. Tapi dia cuma tak bagi perhatian pada Quran saja, sehingga dia lupa kepada Allah. Lalu itu juga termasuk dalam ciri-ciri orang yang munafik, wal-a'yazubillah. Maka ini pengajaran yang kita dapat daripada ulaika humul fasikun, ayat ke-19 ini, iaitu ciri-ciri orang yang fasik. Yang dekat dengan kita ialah apa? Kita nak beri perhatian kepada Al-Quran, kita nak beri perhatian kepada nikmat segala macam yang Allah telah beri kepada kita hingga hari ini, dan kita nak sentiasa ingat kepada hari kematian dan juga hari kiamat. Paling dekat hari kematian lah. Agar dengan ingatan kita ini menjauhkan kita daripada golongan orang-orang yang fasik, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, itu saja saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Saya kira pengajaran besar kita nak ambil pada malam ini ialah kita berusaha untuk mengeluarkan diri kita daripada golongan fasik, terutamanya fasik yang besar, dan sudah tentunya kita nak sentiasa berwaspada daripada termasuk dari kalangan fasik yang kecil, insya-Allah. Buatlah apa saja yang diperlukan dan agar kita tidak lupa kepada Allah lalu menjadi golongan orang yang fasik ini, wal iyazubillah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajab.